Okey. Kenapa wow tuan? Takut saya nak present. Okey, tak, saya cuba tolong besarkan sikit. Menarik. Menarik ke? So ni berkongsi Zoom yang sama. Dua orang ini. Satu Baik. bilik. Baik. Satu bilik. Okey, sila. Okey, untuk aset 1 tadi kita apa nama dia sekejap. Freezer, lab freezer, aset 2 Bakal auditor ke ni? Ha? Bakal auditor ke? Oh tak. Yes. Amin, insyaAllah. Dia dah masuk KK tuan. Okey, sila. Okey. Okey, untuk justifikasi kenapa kita nak lupuskan, sebab yang aset 1 tu dia dah rosak. Lepas tu tak boleh nak gunakan lagi lah sebab dia dah 30 kali nak kena repair. Untuk yang aset 2 dah patah, rosak dan tak boleh digunakan lagi. Tengah perform. Kenapa tu? Banyak peminat Ramai. Student tuan. KK. Tak apa, saya nampak siapa yang talking tu nanti dia sambung buat present lah. Kan? Okey. Boleh je kan? Boleh. Okey, untuk yang meluluskan pelupusan ni sebab tak pasti siapa tapi No tengok kat problem. sini dia KKM HKL, jadi saya decide untuk letak HKL lah sebagai jabatannya. Okey, tak apa, Kemudian no problem. untuk aset 1 dia perlukan PEP sebab dia melebihi berapa tadi? RM5,000 dan juga dia elektrik macam tu. Tapi untuk aset 2 tak perlukan PEP. Ni samalah QPAR 20 kita nantilah lembaga pemeriksa pelupusan. Okey, kedua-dua aset ni perlukan QPAR 21 iaitu borang pelupusan aset alih, dan kaedah pelupusan untuk aset 1 adalah kaedah pelupusan secara buangan terjadual e-waste. Aset 2 kita buat musnah, kita nak bakar je. Apa tu? Okey, sebab yang QPAR yang aset 2 kita nak musnah, kita nak bakar dia, jadi kita perlukan QPAR 22 iaitu sijil penyaksian pemusnahan aset alih. Dan seterusnya kedua-dua perlukan QPAR 23. Dah habis lupus, kita buat QPAR 32 iaitu laporan pelupusan aset alih. Dan dah habis lupus semua, kita kena update QPAR 3, 5 dan 7 untuk aset 1 dan QPAR 4, 6 dan 7 untuk aset 2. Itu je tuan. Wow. Semuanya betul. Okey, cuma saya tambah baik sikit untuk laporan QPAR 32 itu secara operasinya kita tidak buat immediately by tu, tidak. Kita kumpulkan quarterly actually sebenarnya. So sebab ni kita melihat kepada satu-satu single asset, betul? So now kalau sebenarnya simulasinya laporan itu nanti 3 bulan nanti baru kita akan kumpulkan whatever asset yang kita buat untuk that particular ni lah. Tapi the rest memang sangat betul. Cuba scroll sekejap. Okay, saya nak tarik perhatian semua tuan-tuan dan puan-puan tentang kaedah. Ini adalah reason why tuan-tuan dan puan-puan kenapa saudari Azmira memilih lab freezer itu bakal auditor dilupuskan secara e-waste. Apa tuan? Kenapa memilih lab freezer itu dilupuskan secara e-waste? Kenapa tak pilih secara jualan? Sebab lepas Google e-waste tadi, lab freezer ni a part of e-waste. Yes. Itu jawapan yang jujur lah kan. Tapi yelah, again kita dah sentuh tadi, e-waste ni is anything yang elektronik waste kan, betul So dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan kita lihat kepada seketut aset itu. Elektronik part tu dia hanyalah dekat, yelah siapa-siapa yang engineer tu tuan-tuan tahulah kan, dia ada dia punya apa, macam chip ke board ke, panggil apa nama tu, macam tu lah dekat situ sebenarnya tu, electronic waste tu. So that's why dia perlu apa, dia perlu dileraikan dan sebagainya. So urusan-urusan itu hanya boleh dibuat oleh syarikat yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar untuk handle aset-aset e-waste ni lah. So betul So dalam nak melupuskan e-waste ni, dia dah tak kira harga berapa dah tuan-tuan dan puan-puan as long dia fall dalam kategori yang itu, so dia memang perlu dilupuskan secara e-waste. Betul. Alright. Okay. Kenapa pilih almari kayu tu dilupuskan secara musnah?
Sebab pada saya dia dah patah jadi tak perlu repair. Buang je lah. Betul. Ya. Itu Kenapa masuk tak? musnah je lah. Kalau boleh saya ubah soalan saya, kenapa instead of jualan, kenapa tak, kenapa pilih musnah? Sebab Dah 5 kali. Ah. sebab dah Kenapa rosak ang- 5 kali dah. Dah rosak 5 kali jadi macam tak patutlah kita nak jual pula kan. So kita bakar je lah, tak ada orang nak guna. Macam Ke tu tuan lah. ada idea lebih better idea? Kan saya dah nyatakan kat situ nilai semasa kan RM0 kan, betul tak? Macam mana kita nak jual benda yang dah tak ada nilai? Betul? Oh, So okay, that's why faham, kita go for pemusnahan lah. Betul. Sebab tu kalau kita tengok pemusnahan adalah menjadi option yang terakhir sekali sebagai kaedah pelupusan sebab dia tak akan mendatangkan hasil. So kalau kalau explanation kenapa kita memilih kaedah musnah, it's simply because dia dah tak mempunyai nilai semasa lah. Jadi tuan kalau ada nilai semasa tu dalam maybe 500 tu boleh jual lagi lah. Betul, kita boleh pergi penjualan sisa lah. Kan? Kalau dia bukan kita golong dalam kategori e-waste tadi tu. Contoh macam kita ada katil besi sebagai contoh. Kadang-kadang besi ni dia ada nilai dia, betul tak? Walaupun dia rosak tapi besi kan, we are talking about besi. Steel tu kan, so dia ada nilai. So kita boleh buat jualan sisa lah yang tu. Kan? Rather than kita pergi kepada pemusnahan. Okay? So jualan sisa kita boleh jual kepada syarikat yang berlesen tu, so akan ada hasil masuk. Itu kita punya concern tu. Sebab kalau musnah definitely tak akan ada hasil masuk ke kerajaan. Sebab tu objektif pelupusan salah satunya adalah untuk apa? Untuk memastikan aset yang kita lupuskan itu boleh generate some hasil lah. Walaupun kita tahu tak banyak, tapi at least better than nothing lah. Kan? Okay? Boleh? Saya ada satu soalan. Sila. Bila kita cakap nilai semasa ni kosong, maksud dia memang sedikit besi pun tak ada nilai lah dekat aset tersebut, betul tak? Sebab kita rujuk kepada almari kayu kan? Maksud betul. maksud saya yang lab freezer tu. Faham. Macam kalau saya imagine mungkin ada besi lab ke freezer. something dekat Faham. lab freezer kan. Tapi disebabkan sekarang nilai semasa dia kosong, adakah maksud Betul. dia memang nothing dekat freezer tu yang ada value? Sebab on top of that, dia adalah lab freezer. Dia adalah electronic punya devices kan. So dia maksudnya dia memang automatically dia akan jatuh di bawah kategori e-waste. So bila when we are talking about e-waste, kita dah tak consider dia punya nilai semasa tu. Sebab after all dia kena di let go kepada syarikat yang mempunyai lesen dengan Jabatan Alam Sekitar sahaja. Di mana bila kita let go item tersebut kepada jabatan syarikat tersebut, is either kita perlu bayar kepada dia. So kalau bonusnya kalau kita ada volume yang banyak, dia akan bagi hasil kepada kita lah. So on top of nilai semasa tu, dia dah kategori dia adalah kategori elektronik. So dia perlu dilupuskan secara e-waste. Jadi kalau kita fikir nak buat tukar ganti, tak possible lah sebab nilai semasa dia sekarang sebab di e-waste. Sebab di e-waste. Sebab after all dia punya sifat itu akan mendahului segala-galanya. Dia akan dia itu yang kita terikat kat sesama. Rugilah sebenarnya kan, betul tak kan? Sebab dia macam ada nilai. Tapi disebabkan adalah dia ada komponen elektronik tu sebenarnya, so dia ada perkaitan dengan dari segi isu alam sekitar. So kita tak boleh nak simply macam tu. So kita kena berurusan dengan syarikat yang dedicated sajalah. Begitu. Faham. Kata tuan nak tambah sikit. Nak apa ni? Dapat kefahaman lah. Senang cerita, walaupun di situ tertera nilai semasanya kosong, yang nilai semasa itu adalah dari aspek barang itu memang tak ada nilai langsung, dia tak berfungsi lah. Bukan kata dia punya barang tu walaupun besi tu, kalau ikutkan lah logiknya besi tu boleh jual kan, boleh timbang kilo ke apa, tapi ditarifkan kat sini nilai semasa dari aspek kefungsian barang tersebut. Macam tu lah maksud tuan. Betul, dan in fact saya tambah sikit, sekarang ni kalau tuan perasan dekat surat beranak aset kita, kalau tuan perasan dekat kolom ruang di bawah penempatan ada pemeriksaan, di bawah tu ada usia guna dan nilai semasa, betul? Okey, so betul. Nilai semasa tu sebenarnya dia dah ada sifirnya tuan-tuan dan puan-puan. So setiap aset dia dah ada usia guna, dia dah berapa tahun-tahun penggunaan dia. So dia dah ada dia punya rumus sifir, rumus dia kat situ tu. So bila dari tahun ke tahun nilai tu akan berkurang lah daripada nilai perolehan asal tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuma soalan saudara Ashraf tadi betul lah, dia kata dia melihat kepada kefungsian lah. So dalam kes yang kita buat latihan amal ni, dengan andaian dia dah memang tak ada apa-apa nilai lah, RM0 lah, kan.
Betul, musnah sebab nilai semasa kosong. Boleh Ashraf? Kefungsian, betul lah kefungsian. Cuma saya jawab tadi, nilai semasa tu sebenarnya kita tak perlu pening-pening kepala sekarang sebab nilai semasa tu sekarang bila aset itu dia dikaitkan dengan perakaunan, sistem perakaunan dengan sistem SPA itu dia akan berintegrasi dan dia akan generate nilai ataupun usia nilai semasa tu lah. Okey. Tuan, jadi betul lah kuasa meluluskan ni kilo HKL lah, bukan KKM. Oh, okey, ya. Kuasa melulus ni saya nak komen. Ada sedikit pembetulan yang perlu saya buat. Kuasa melulus, bila kita rujuk kepada slide kuasa melulus tadi itu, di PTJ, dia lah whatever lah, HKL ke sesiapa PTJ sekalipun, tidak ada kuasa untuk meluluskan pelupusan. So, kalau tuan lihat, kuasa yang saya sebut tadi ada di kementerian dan juga kuasa yang ada di Kementerian Kewangan, betul? So dalam kes bila aset HKL nak dilupuskan, so kuasa pelupusan itu ada di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey? KSU lah. Boleh? Cuma tuan-tuan teliti slide saya yang berikutnya tu, tentang kuasa melulus tu, kita ada juga kuasa melulus di peringkat negeri. Jabatan-jabatan yang ada state agencies, contoh Jabatan Pelajaran Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri. So di peringkat negeri boleh luluskan, tapi up to 50,000 lah, dia macam tu. Disebabkan HKL dia tak bernaung di bawah Jabatan Kesihatan Negeri. HKL untuk maklumat tuan-tuan dan puan, dia tidak ada Jabatan Kesihatan Negeri, dia bukan di bawah JKWP, dia bukan di bawah Jabatan Kesihatan Wilayah. Sebaliknya dia adalah terus kepada KKM, di PTJ number 1 sebenarnya. Dia samutara dengan JKN. Okey? So kalau macam siapa yang di state tu, mungkin di peringkat pengarah Jabatan Kesihatan ataupun Jabatan Pelajaran Negeri yang boleh luluskan up to 50,000, but more than 50,000 dia still akan pergi kepada kementerian. Kementerian akan buat sehingga 400,000, lebih 400,000 dia akan pergi kepada Kementerian Kewangan lah. Dia begitu. 3 layer. 3 kemungkinan kuasa yang boleh meluluskan pelupusan lah. Okey? Boleh? Saya kira cantik susunan tu kemas ini tu. Bila tuan-puan buat pengasingan ni menunjukkan tuan-puan faham lah bahawa aset 1 dan aset kedua tu dia ada perbezaan. Dia punya dokumentasi yang terlibat lah. Sebab dia berbeza. Kenapa? Simply because dia salah. Aset 1 tu harta modal, aset yang kedua itu adalah aset bernilai rendah. Betul? Kan Okay, Tuan. So, memang approve lah untuk masuk ke mana tadi? KK tahun depan boleh mengajar lah kan kalau masuk JK. Tadi ada soalan saya terlepas sebelum kita rehat tadi daripada saudara Aizuddin Abdul Ghaffar. Mohon bertanya tuan, siapa yang akan menurunkan tanda tangan pada pelupusan keputusan sebut harga itu? Maksudnya QPA 27 ke 24, 25, 23, 24, 24, 25, 26. QPA 26. 29 ke? Maksud Aizuddin, jadual sebut harga tu ke sebenarnya? Aizuddin, ada? Jadual sebut harga itu. Okey, jadual sebut harga itu ketua jabatan, betul? Ketua jabatan. Ketua PTJ lah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Betul tuan. Sebab kalau kita tengok, kalau jika melibatkan tender, sesuatu keputusan oleh lembaga perolehan tu akan ditandatangani oleh Yang Berhormat Menteri untuk penurunan kuasa tu. Jadi jika pelupusan, adakah proses yang sama ditakrufkan ataupun ada proses lain? Okey, kalau yang melibatkan menteri tadi tu, saya percaya itu lebih kepada surat setuju terima, SST, betul tak? Betul tuan. Itu surat setuju terima. Surat setuju terima dia bukan simply orang boleh sign, betul? So dia, dan in fact sesiapa yang sign itu kalau selain dari menteri sebab dia ada perwakilan kuasa. Okey? So macam kalau untuk urusan pelupusan sebuah harga tender pun kita guna pakai perkara yang samalah, di mana surat setuju terima itu perlu ditandatangani kalau macam dia diputuskan di peringkat sebut harga. So pengurusi sebut harga itulah, normally pengurusi sebut harga is ketua jabatan lah tuan-tuan dan puan-puan. So dia betul lah tu. Itu surat setuju terima. Okey? Terima kasih tuan. Clear. Baik, alright. Baik, thank you.
Okay, now saya nak sambung tuan-tuan dan puan-puan kepada bab yang terakhir sekali dalam pengurusan aset alih kerajaan, iaitu bila mana berlaku situasi aset tuan-tuan dan puan kita kurang bernasib baik, aset kita hilang lah tuan-tuan dan puan. So kita tak berapa gembira lah kalau aset hilang. Selaku unit aset, selaku pegawai aset tuan-tuan dan puan, bila tuan-puan mendapat maklum bahawa aset di jabatan tuan-tuan hilang, ini adalah perkara yang sangat akan memurungkan hari-hari tuan-tuan dan puan lah. Alright. So dari sudut proses tadi kita dah tengok kalau aset itu rosak, aset itu tak boleh dibaiki, aset itu usang dan sebagainya, kita lupuskan. So ada prosesnya lah. Okay. Now kita ada aset tapi aset kita tu fizikalnya dah tak ada. Okay, so berbeza lah. Pelupusan aset masih lagi ada, cuma dia rosak. Now aset ni hilang, fizikal dah tak ada, so kita buat proses hapus kira. Situasi yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kalau kebakaran, saya perasan dari dekat chat box macam ada yang bertanya tentang kebakaran. Kebakaran ni dia boleh berakhir dengan dua situasi. Situasi yang pertama, sama ada kebakaran itu masih meninggalkan rangka ataupun kebakaran yang tidak meninggalkan rangka. So yang meninggalkan rangka dia akan pergi kepada pelupusan, yang tak meninggalkan rangka maksudnya tak ada apa-apa, debu je tinggal tuan-tuan dan puan-puan, sudah akan pergi kepada hapus kira lah. Okey. So bila hapus kira tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang perlu diambil tindakan, hapus kira sama juga macam pelupusan tadi, dia ada kuasa melus dia sama tuan-tuan dan puan. Tuan-puan perlu membuat laporan kehilangan lah. So laporan awal kehilangan ini tuan-tuan dan puan-puan, dia perlu dinyatakan dalam QPA 33. So ini contoh QPA 33 tuan-tuan dan puan-puan, dan dia perlu disertakan bersama dengan laporan polis sekiranya kehilangan itu kita percaya berpunca daripada unsur-unsur jenayah. Kalau kehilangan itu tidak ada elemen jenayah tuan-tuan dan puan-puan, contohnya bencana alam dan sebagainya, maka kita tidak perlu membuat sebarang laporan polis, just straight away proceed kepada QPA 33. Okay? So QPA 33 ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan kena pastikan sampai ke urus kehilangan aset di peringkat kementerian dalam tempoh 2 hari bekerja. Contohnya aset hilang pada hari ini 4 Ogos. So 6 Ogos, apa pun terjadi kena sampai di meja desk officer yang menguruskan kehilangan aset di peringkat kementerian lah. Selalunya urusan kehilangan ini tidak ada di peringkat PTJ. Tuan-puan kena hantar kepada parents lah, hantar kepada kementerian. Okay. So what kementerian akan buat, sebaik saja menerima laporan awal, mereka akan uruskan pelantikan jawatan kuasa penyiasat. So saya nak recap balik. First kita ada pegawai aset, next kita ada pembantu pegawai aset, next kita ada pegawai penerima, next kita ada pegawai pemeriksa, next kita ada lembaga pemeriksa pelupusan, and now yang keenam kita ada jawatan kuasa penyiasat tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So ini jawatan-jawatan yang disebut dalam pekeling pengurusan aset alih lah. Okay. So, jawatan kuasa penyiasat sebaik saja dilantik menggunakan pakai QPA 34 tuan-tuan dan puan. Surat lantikan tu adalah QPA 34 lah sebenarnya. So mereka ada masa selama 30 hari tuan-tuan dan puan untuk membuat siasatan lah. Okay. So siasat so ada beberapa perkara yang disiasat lah. Kalau saya dilantik sebagai jawatan kuasa penyiasat, first saya akan tengok surat beranak tuan-tuan dan puan, nak kena pasti di mana lokasinya. Okay. Dan saya akan tengok juga QPA 7-nya lah di mana lokasi. Okay, so saya akan tengok juga kalau ada pergerakan aset, dia kata aset ni dipinjamkan. So saya nak tengoklah QPA 9, pergerakan aset tuan-tuan dan puan. So itu antara perkara-perkara yang disemak lah. Dan saya nak tengok juga dari sudut penyimpanan aset tu. Adakah dia disimpan di tempat yang selamat ataupun disimpan di tempat yang tak selamat. So itu perkara-perkara yang disemak lah. Okay, dan semua siasatan itu, hasil daripada siasatan itu perlu diperincikan di dalam satu laporan yang kita namakan sebagai QPA 35. Dan yang tak berapa bestnya tentang QPA 35 ini tuan-tuan dan puan-puan, perenggan 8 itu, jawatan kuasa penyiasat boleh menamakan individu penjawat awam yang kita fikirkan cuai dan boleh dikenakan, disyorkan dikenakan secas. Sure, dia belum lagi tamat. Dia masih bersifat sure sebab kita tahu
tuan-tuan dah go through modul sumber manusia, apa-apa sabitan tentang tata tertib dan secharge ini dia dia hanya boleh dimuktamadkan oleh lembaga tata tertib sahaja. So that's why dia bersifat sure. Sure ni benda yang belum jatuh hukum lah kiranya. Dia macam tu. Tapi still nama boleh dimasukkan dalam laporan inilah. Itu yang tak berapa nak best tu. Okay. So bila laporan ini telah disediakan, so dia akan balik semula kepada kementerian lah. So what kementerian akan buat adalah kementerian akan membuat kertas pertimbangan pegawai pengawal ataupun kuasa melus tadilah tuan-tuan dan puan-puan. So secara umumnya aset yang hilang tu memang akan diluluskan lah apa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan bila kita dah dapat kelulusan tadi tu, kita perlu mengemukakan ke sijil mati lah. Sijil mati itu QPA 36. Okay, ni sijil mati. Tadi lupus 23 kan? Now mati sebab hilang 36. Cuma selain daripada kelulusan hapus kira ini, dalam surat kelulusan KSU ataupun pegawai pengawal tadi tu akan menyentuh tentang status tata tertib tadi tu, secharge tu. So basically kalaulah KSU berpuas hati bahawa kehilangan itu memang ternyata berpunca daripada kecuaian penjawat awam due to tak patuh SOP, tak patuh peraturan dan sebagainya, maka dalam surat yang sama itu akan dinyatakan sure secharge. So bila bersetuju dengan sure secharge, apa yang kita kena buat next stepnya adalah kena bawa kepada unit sumber manusia lah, orang yang menguruskan sumber manusia tu untuk mereka proceed di bawah proceeding tata tertib lah teman-teman. Dia adalah peraturan babdi kelakuan dan tata tertib tu ikutlah, kena angkat paper, kena buat apa semua tu. So dan nak tahu keputusannya lah sama ada sabit ataupun jatuh, sabit ke ataupun gugur lah tuan-tuan dan puan tata tertib tersebut. Cuma on part aset di setakat inilah di setakat sijil mati ini dikeluarkan. Dan the moment sijil mati ini dikeluarkan, dia akan sama macam kes pelupusan aset tadi. Surat beranak perlu dikemaskini sewajarnya. Kalau yang hilang itu adalah harta modal, apakah dokumen yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan? Respon, sila. Kalau harta modal yang hilang, lagi? Selain 3? 5, 5 lagi? 7, Betul. Kalau ABR yang hilang, 7. QPA berapa? 4, 6. 6, 7. Betul. 4. Kan? 4, 6. So, di akhir sekali, pegangan aset, rekod aset berkurang ke, bertambah ke, sama ke? Berkurang, tuan-tuan dan puan-puan. So, secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, dan last dokumen lah QPA 37, this is laporan lah tuan-tuan dan puan-puan, laporan hapus kira aset. So, kita dah sentuh ke semua 37 QPA tuan-tuan secara umum lah dalam nak menguruskan aset ahli kerajaan. So, kalau orang tanya, berapakah jumlah QPA yang terlibat dalam pengurusan aset ahli kerajaan, maka jawapannya adalah 37. betul. Cuma tinggal lagi dia tidaklah 37 tu tuan guna matilah, dia mengikut situasi dan waktulah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma secara umum sebagai seorang PTD lah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira surat beranak 3, 4, 5, 6, 7 semua tu, patutnya walaupun tuan-puan tak buat aset sekalipun, tuan-puan kena aware lah. Sebab in fact QPA 7 kalau tuan-puan perasan semua pengguna aset. Sebab adakah kita boleh menolak kemungkinan bahawa kita walaupun kita tak jaga aset, so kita masih lagi ada aset yang kerajaan yang kita guna, komputer, kursi, meja. Kalau komputer sewaan sekalipun, so kursi, meja, kabinet, so itu semua akan ada di bawah nama kita. So kita perlu tahulah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita bukan yang menguruskan aset, tapi kita lebih kepada pengguna aset. Sebab pengguna aset pun tuan-tuan tak kena gaya, tidak-tidak kita pun boleh dikenakan secharge tadi kalau berlaku kehilangan dan sebagainya. Alright. So selain daripada aspek perkeliling lah tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak ambil kesempatan ni nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan.
aset ini adalah salah satu elemen ataupun dia salah satu elemen indikator lah tuan-tuan dan puan-puan dalam sesiapa yang menguruskan kewangan nanti kita akan ada penilaian indeks accountability AI ni tuan-tuan dan puan. AI ini adalah penarafan lah tuan-tuan dan puan. Jabatan Audit Negara akan turun ke jabatan tuan-tuan dan puan dan akan membuat star rating lah daripada 1 sampai 5 bintang lah tuan-tuan dan puan, dan dalam nak memberi rating tersebut aset dan stok ini adalah salah satu indikator yang dinilai, dan suka untuk saya maklumkan bahawa indikator aset dan stok ini mempunyai weightage yang paling besar berbanding indikator-indikator yang lain, which is 20% out of 100 tuan-tuan dan puan. So dia sangat besar. So tuan-tuan dan puan yang mana yang merasakan aset dan stok ini adalah perkara-perkara yang bersifat minor, so saya counter back dan saya akan kata dia memberi markah yang besar 20% di dalam penilaian indeks accountability tuan-tuan dan puan. Buktinya tuan-tuan boleh lihat dalam 2017 ada 64 kriteria yang dinilai di bawah aset dan stok, dan 2018 dan 2019 dia dah coming up lagi, dah jadi 86 tuan-tuan dan puan. So basically indikator-indikator yang disebut dalam penilaian indeks ni is what apa yang Pekeling sebutlah. Contoh kalau Pekeling kata PTJ perlu menubuhkan JK-Pak. So kita kena pastikanlah jabatan kita ada tak JK-Pak tu. Dan Pekeling kata JK-Pak perlu bersidang 4 kali. Adakah bersidang 4 kali? Adakah JK-Pak membincangkan agenda-agenda yang disebut dalam Pekeling? Yes, kena pastikan aset dibincangkan, stok dibincangkan. Adakah JK-Pak melihat laporan-laporan aset yang kena bincangkan? Adakah JK-Pak melihat laporan pemeriksaan kena bincangkan? So perkara-perkara yang disebut dalam Pekeling itu semuanya telah dijadikan sebagai KPI untuk memberi rating lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alright, so ini adalah elemen-elemen yang kewangan lah. Siapa yang terlibat dengan kewangan nanti, so ini adalah salah satu elemen aset dan stok. Selain itu kita adalah perolehan, bajet dan sebagainya. Okay. Saya suka nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan contoh-contoh penemuan aset. Nampak senarai aset alih Q47 tidak disediakan di kemas kini dengan satu salinan disimpan oleh pegawai aset. Ini memang sangat common tuan-tuan dan puan. Tidak disediakan satu perkara, kalau sedia sekalipun dia tak dikemas kini pun kena teguran audit. Okey, harta modal dan aset benar-benar tidak didaftarkan dalam tempoh 2 minggu. Nampak now bila kita dah pakai sistem tuan-tuan dan puan, kita dah tak boleh tipu Sistem akan secara suci hatinya akan menunjukkan di situ bila tarikh terima aset, bila tarikh kita daftarkan aset. So kalau dia more than 14 days, so dia akan appear di sini dah di dalam laporan audit ini bahawa kita gagal mendaftarkan aset dalam tempoh 14 hari. Okey. Pemeriksaan aset tidak dibuat 100%, maksudnya tuan-puan tak buat pemeriksaan sepenuhnya lah. Sedangkan Pekeling dah sebut kalau tuan-puan ada 10,000 aset, so setahun sekali tuan-puan kena pastikan 10,000 aset itu diperiksa tanpa gagal. Okey. Alright, pinjaman dan pergerakan ni tidak direkodkan menggunakan kipas 9. Inilah contoh tadi, tuan-puan hantar barang ataupun hantar aset ke bengkel untuk buat pembaikan, tapi dalam masa yang sama tuan-puan tidak mengisi kipas 9. So again, ini adalah teguran tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan appear di bawah teguran audit lah. Alright. Ini sekadar perkongsian lah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Dan itulah perkara yang tak berapa kita happy sangat tuan-tuan dan puan-puan bila kita buat perbandingan secara relatifnya dengan indikator-indikator yang lain. Selalunya aset dan stok ini dia akan berada di kedudukan yang corak tuan-tuan dan puan-puan. Itu isu dia yang perlu tuan-tuan dan puan-puan selaku pegawai yang baru selesai cadet ni tuan-tuan, kalau tuan-puan ditempatkan, so tuan-puan kena fikirkan bagaimana tuan-puan nak naikkan prestasi inilah. So ini memang penemuan yang universal lah. Tuan-puan pergi ke mana-mana pun inilah isu ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya kalau tuan-puan tanya pandangan saya lah sebab saya buat tuan-tuan dan puan benda ni di HKL, kita ada 70,000 aset. Sebenarnya kekangan yang kita hadapi dalam kita nak menguruskan aset ini, dia bukan sangat soal kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan isu kita tak faham nak pakai kipas-kipas berapa. Perkara itu selesai sebab kita boleh rujuk Pekeling at any time. Dia bukan soal proses kerja. Sebab proses kerja semua dah di-spell out dalam Pekeling. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Bukan isu itu. Isunya adalah isu komitmen.
isu siapa yang nak menguruskan aset itulah yang menjadi permasalahannya. Sebab kita mau fikirkan aset yang ada 70,000 ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan one man show. Walaupun kita ada pegawai aset yang sangat kredibel sekalipun, tapi kalau tim dia tuan-tuan dan puan-puan, pembantu-pembantu pegawai aset yang berada di unit-unit ini tidak memainkan peranan tuan-tuan dan puan-puan, peranan yang macam mana? Sebagai contoh, kan kita kata aset bila bergerak perlu direkodkan dalam Q9, okay, for temporary purpose. So aset ni tuan-tuan dan puan, dia bukan macam kita uruskan sumber manusia. Kita sumber manusia, kita duduk depan komputer, kita tak keluarlah Q8, Q8 penyata perubahan gaji ni tuan-tuan dan puan. Tapi kalau aset ni, you have to be there. So you need people, you need a team yang sama-sama buat perkara ini. So kalau orang yang dilantik selaku pembantu pegawai aset ini tak buat urusan tadi tu, contoh mengemas kini, merekodkan pergerakan aset dalam Q9, so dia akan reflect kepada markah yang sebegini tuan-tuan dan puan. So again, saya nak katakan komitmen tim tu. So daripada saya tuan-tuan dan puan, untuk menguruskan aset ini is not about knowledge, it's not about skill, it's more about attitude lah sebenarnya. So pesan saya untuk tuan-puan, jayakan pengurusan aset yang baik, nak meningkatkan markah audit ini tuan-tuan dan puan-puan. Perkara utama yang perlu diperhatikan definitely, tak lain tak bukan is leadership lah tuan-tuan dan puan-puan. Kan macam mana tuan-puan dan puan nak pandu keseluruhan tim tadi tu, macam kita di HKL kita ada 300 lebih pembantu pegawai aset. Macam mana you nak manage 300 orang ni supaya buat apa yang pekerja suruh buat. Itu isu utamanya tuan-tuan dan puan-puan. Di saat mereka-mereka ini bukanlah 100% masanya membuat kerja-kerja aset ni. Tidak. Mereka ni ada kerja-kerja hakiki yang lain. So list like aset ini macam tambahan tugas kepada mereka. Itu isu yang perlu diberi perhatian tuan-tuan dan puan. Pergilah kat mana-mana sekalipun, bukan sekat HKL saja. Isu dia begitu. Sebab membuat aset ini kita perlukan tim, kita perlukan orang lain. Dia bukan about us sahaja. Tidak. So aspek leadership itu yang perlu diberi perhatian tuan-tuan dan puan. Gagalnya leadership tu, so inilah resultnya tuan-tuan dan puan. 47.83 and 29.55. Inilah tuan-tuan dan puan. Itu. Sebab kita perhatikan yang lain-lain itu is more on us. Perolehan. Tak ada kaitan dengan orang lain. Semua bergantung pada unit perolehan. You buka file, you kena iklan, semua tu is urus setia. Kita. Tapi asset ni, when we talking about asset dan store, asset lah terutamanya tuan-tuan dan puan. Kita bekerja ni, kita dalam satu tim tuan-tuan dan puan. So kalau tim kita pincang, so itulah reflectnya tuan-tuan dan puan. Daripada saya lah untuk pengurusan aset ni. It's not about Q4 berapa tu, no. Itu at anytime tuan-puan boleh baca. Tapi sebenarnya dia lebih kepada isu yang tadi. Isu structure dan isu how you nak manage your team lah. Macam tu. Tuan mohon bertanya, kalau kita dah isi Q422 sijil penyelesaian pemusnahan, perlukah kita isi Q423? Okey, soalan yang baik. Alright. Sijil mati itu perlu untuk semua jenis pelupusan, saudara Hanif. Okey. Cuma kalau dia lupus secara musnah, dia akan ada tambahan iaitu Q422 lah. So jawapannya masih lagi perlu. Okey? Boleh? Cik Hanif? Boleh tuan. Terima kasih. Baik. Tuan, Saya. nak tanya tuan, berkenaan Boleh. dengan aset di luar negara, adakah Okey. proses sama macam dalam negara? Sama? Sama jugalah. Melainkan perkara-perkara yang melibatkan pelupusan tadi macam PEP tak diperlukan kan, sebab kita fahamlah dia bukan sedang kita nak dapatkan technical expertise daripada di luar negara kan. The rest sama saja, buka kipas dan sebagainya sama saja. Okey, terima kasih tuan. Baik, alright. Okey tuan-tuan dan puan-puan, basically kita dah habis untuk pengurusan aset ahli kerajaan. Kita ada untuk pengurusan store, saya bagi begini. Saya akan pergi kepada perkara-perkara yang memang unik untuk store. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan, untuk pelupusan stok dan kehilangan apa sekira stok ni, dia macam copy paste yang aset saja. So that's why saya takkan pergilah pada store ni nanti tuan-tuan dan puan. Saya akan sentuh perkara-perkara yang pada pandangan saya selaku seorang pegawai aset, tuan-puan kena tahulah. Okey, sebab store ni dia lebih kepada very operational dekat peringkat store, dari segi recording dan sebagainya. Nanti kita akan sentuh. Cuma kita berehat sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak main quiz sekejap, boleh? Boleh tuan. Boleh. Sekejap.
Ada soalan kat chat box. Tuan mohon bertanya, bagaimana pengiraan sukses okey bagi kehilangan barang. Okey, memang ada sifirnya tuan-tuan dan puan bermula dengan nilai semasa aset tu dia ada dia punya ni lah. Cuma itulah saya saya tak ada info tersebut, tapi memang dia ada standard formulanya lah tuan-tuan dan puan. Tapi dia akan bermula dengan nilai semasa aset tersebut. So dia ada pengiraan dia. Boleh? Syed Fatih, Saudara Fatih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan link. Cuba tuan-puan masuk. By tomorrow. Kuis ni dia ada, saya tak pernah ada grup yang besar macam ni. Dia ada limit tak? Saya tak pastilah. Biasa tak ada limit kan? So kita try tengok macam mana. 'Berapa total semua kita? Betul. 152. So semua dah masuk ke? Sepatutnya ada 79 daripada sidang 5.
Sidang 2 ada berapa? 82. 161. 5 orang lagi? 6 orang lagi? Ke dah cukup? Dah cukup tuan. Baik, sekejap Boleh kita bermula? Boleh tuan. Thank you. Boleh tuan.
Boleh saya assume semua dah habis? Boleh. Boleh. Kita bincang boleh? Boleh tuan. Betul. Kenapa yang ini ramai salah Nombor 1. Mostly Jabatan anda Tak nampak sewaan tuan. tak nampak sewaan. Tengok harga je. kan? Okey. So, jabatan anda telah membuat perolehan secara sewaan. Jadi, dia tidak perlu didaftarkan. Setuju? Ada sebarang argument? Tidaklah kan Alright, soalan yang kedua. Sepuluh buah alat penghawa dingin yang sama speknya dengan jumlah keseluruhan 20,000. Aset ini telah disahkan penerimaannya pada 1 Julai. Pilih pernyataan yang benar. Jawapannya adalah Aset tak boleh. aset hendaklah didaftarkan sebagai aset tak alih lah, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Again jangan tengok kepada nilai, atau kena lihat kepada kategori itemnya. Kan kita dah sebut account semalam lagi kita dah tengok kan, kita dah bezakan betul alih, tak alih dan stok kan, betul? So dia adalah aset tak alih lah. So jawapan dia yang betul lah, aset lah. Lebih ramai yang salah lah sebab saya kira tuan-puan melihat kepada nilai dia. Okey, soalan yang ketiga. Sekiranya terdapat apa-apa kehilangan, ketua jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab yang berlaku dalam melaporkan kepada pihak berwajib dalam tempoh 24 jam. So tak perlu ni lagi lah Sekiranya perlupusan yang telah diluskan tidak dapat dibuat dalam tempoh kelulusan pihak perusahaan perlu memohon kelulusan seluruhnya 2 minggu sebelum tamat tempoh kelulusan, dan tempoh pelanjutan yang dibenarkan adalah 1 bulan. So 6+1, tapi kena hantar 2 minggu sebelum. So jawapan dia yang inilah. Okay. Alright. Soalan yang berikutnya, QPAS 16 yang lengkap. Validity dia berapa lama? Setahun kan? 6 bulan itu jangan keliru tuan-tuan dan puan-puan. 6 bulan itu adalah 6 bulan itu adalah kelulusan pelupusan tu. Kan we are talking about sijil pengakuan pelupusan yang QPAS 16 tu. So ia hanya setahun saja sebenarnya. Okay. Next. Aset alih manakah yang dikategorikan sebagai harta modal? Sofa. Yes, sebab dia di atas RM2,000. Betul? Okay, sofa. Alright. Seterusnya, kekerapan mesyuarat JKPA. Yes, 3 bulan sekali lah tuan-tuan dan puan. Siapa yang jawab sekali setahun ni? Malas betul sekali setahun? Aset alih terbagi kepada 2 kategori, iaitu harta modal dan aset bernilai rendah. Yes, okay. Orang yang digunakan untuk mendaftar harta modal dan aset bernilai rendah, QPA 3 dan QPA 4. Kenapa? Ada jawab QPA 2. QPA 2 masih kan penerimaan kan, bukan pendaftaran kan? Okay, tak apa. Setelah penerimaan sesuatu aset disahkan, ia adalah didaftarkan dalam tempoh 2 minggu tuan-tuan dan puan-puan. Baguslah 1 minggu tu, tapi pekeling kata 14 hari kan. 14 hari lah tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, baiknya 1 minggu okey, tapi kalau ikut putih 14 hari lah 2 minggu. Pemeriksaan SIA dilakukan ke atas semua fizikal ya, rekod punya, penempatan punya. Okey. Tempoh pendaftaran SIA, pindahan SIA perlu dibuat adalah dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Yes, betul. Dia sama macam kita buat pendaftaran aset lah, 14 hari kan tuan-tuan dan puan-puan. So di 2 minggu, dia sama je. Berikut merupakan kategori aset di bawah perkelingan pengurusan aset kecuali ini salah. Kecuali aset tak alih tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai saya kata, aset tak alih ni di bawah Jabatan Kerja Raya. Okey, aset alih, aset hidup, aset tak ketara ni semua di bawah Kementerian Kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, dari segi ini je. Alright, berikut merupakan contoh aset alih kecuali tilam. Sebab tilam itu stok tuan-tuan dan puan-puan. Proceed aset alih, software aset alih, pigeonhole aset alih. Tilam itu adalah stok tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan aset. Okey. Yang manakah antara berikut merupakan nilai bagi harta modal? 2,000 ke atas, yes. Betul. Berikut merupakan kaedah pelupusan aset kerajaan kecuali pindahan. Pindahan itu bukan kaedah pelupusan, dia adalah kaedah dia bukan pindah, dia adalah pindahan, dia bukan pelupusan. Pelupusan dia akan berakhir dengan apa? Aset kita akan berkurang kan? So pindahan ini dia tak akan mengurangkan. Sebaliknya dia hanya nak pindah ownership sahaja. Alright. Okay. Next. Kategori aset manakah yang bukan dilupuskan secara e-waste? Yes, kabinet besi. Sebab dia tak ada elemen elektrik dan elektronik di situ. Okey. Siapakah yang boleh untuk menerima aset yang diserah kepada sekolah? Pegawai penerima, tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih tepat. Okey. Sekiranya terdapat kerosakan aset, pegawai aset perlu membuat laporan kerosakan menggunakan QPA 10. Okey. Ini facts lah, ini adalah yang disebut dalam perkelingan. Telah membuat pemeriksaan aset alih dan hasil terdapat 3 item aset yang tidak dapat dikesan. Dalam hal ini, puan boleh mencadang kepada pegawai aset untuk 3 aset tersebut dibuat. Yes, hapus kira lah. Bila kehilangan aset tuan-tuan dan puan, dia buat hapus kira. So ada any Tuan nak tanya, tilam tadi tu dia kira stok Betul. Sekejap saya nak kongsikan juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Semalam saya ada janjikan untuk saya buka SPA kan knowledge base ni. Sekejap Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengkalan data knowledgebase.treasury.gov.my itu sebenarnya dia dah ada satu pautan daripada sistem. So tuan boleh klik knowledge base ni. Okey, sebagai contoh, tuan boleh cari teropong kat sini, tilam. So tilam ni semua tuan-tuan dan puan-puan, bila dia ada kod stok ni, maka dia ada stok. Tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum Tuan. Minta maaf Tuan, suara Tuan dia macam perlahan, tak clear. Oh ya ke? Okey. Sekarang okey? Sekejap. Okey tak? Sekarang okey? Okey. Sekarang okey Tuan. Okay, sorry, baik. Alright. So, saya kena ni sikit lah. Okay. So, untuk maklumat tuan-tuan dan puan kan knowledge base ni, dia ada satu pengkalan data yang dibangunkan oleh MOF. So, tuan-puan boleh membuat semakan lah di sini. Ikut kategori item tersebut lah. So, sebagai contoh tilam tadi kan, tuan-puan boleh buka tadi portal knowledge base, tuan-puan klik teropong kat sini dan tuan-puan klik tilam lah.
So bila tuan-tuan search tilam ni dia akan keluar pelbagai jenis tilam. So yes, tilam ini dia ada code stock, code stock, so maka dia adalah stock lah, dia bukan aset lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia aset contoh yang lain lah, kerusi sebagai contoh. Kerusi. So dia ada kod asset. Kod asset ni bermula dengan kosong, so dia adalah aset lah tuan-tuan dan puan-puan, aset alih. Kalau alat penghawa dingin alat penghawa dingin. Okay, dia ada sebut aset tapi dia adalah kurungan aset tak alih, maka dia adalah aset tak alih. So maksudnya saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan, jangan risau. Nanti bila tuan-puan, let's say tuan-puan ditempatkan di unit aset dan sebagainya, tuan-puan boleh berkawan dengan knowledge base ini untuk membuat semakan apakah kategori aset tersebut, sama ada dia jatuh bawah aset alih ke, aset tak alih ke, ataupun stok lah. Okey? Boleh? Tuan nak tanya soalan. Sila. Untuk borang QPA 3, 4 dia ada bahagian untuk mengisi kod nasional. Adakah kod nasional tu sama dengan kod aset dan kod stok? Tidak, dia akan auto by system tuan-tuan dan puan-puan yang itu. So boleh abaikan lah. Bila sistem dia akan keluarkan yang tu. Terima kasih tuan. Baik, alright. So okey tuan-tuan dan puan-puan, berpuas hati ke dengan kuis tadi? Oh, tadi kita bincang kuis tu suara perlahan lah kiranya. Okey je. Okey je, alright, baiklah. Mengenai pelan sikit tuan. Okay, baik, tak apa. So next tuan-tuan dan puan, kita nak tengok sikit sepintas lalu lah tentang pengurusan store. Saya kira macam kita boleh tengoklah macam mana, kalau perlu kita sambung petang nanti. Kalau kita rasa kita boleh habis, dan kita habislah. Alright. Okey, saya ada kongsikan nota untuk tata cara pengurusan store. Dapat Dapat tuan. Baik, alright. So basically semalam saya dah tunjukkan perbezaan antara aset alih, aset tak alih dan stok. Okay. So stok tuan-tuan dan puan-puan is yang tuan-puan beli menggunakan OS 27 lah. Okay. So bila dia sampai tuan-tuan dan puan-puan, sama juga macam aset, dia punya penjelasan dia akan ada peringkat penerimaan, dia akan ada peringkat bagaimana kita nak merekodkan stok tersebut, how kita simpan, bagaimana kita keluarkan, dan ada juga elemen pemeriksaan tuan-tuan dan puan-puan, ada juga elemen pindahan, pelupusan dan kehilangan hapus kira. So it's basically the same lah tuan-tuan dan puan, cuma tinggal lagi dia punya borang-borang itu mungkin akan berbeza lah. Mungkin di aset ada, di stok tak ada. So that's why saya kata store ni kita tengok sepintas lalu lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alright, cuma selaku pegawai aset yang baik tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan tidak, walaupun kita tahu lah bila masuk tuan-puan jadi pegawai aset nanti, memang store ni dia akan ada seorang, selalunya PT lah yang akan jaga pegawai store lah, dia yang akan jaga recording in out tu. Okay. Cumanya selaku pegawai aset tuan-tuan, perkara yang penting untuk tuan-puan faham bahawa store ini sebenarnya dia ada 3 kategori lah. Okay.
Alright, so dia ada stor pusat, dia ada stor utama dan dia ada stor unit. Stor pusat dan stor utama ni tuan-tuan dan puan, dia membuat aktiviti pembelian lah. Okey. Store unit dia tidak membuat pembelian, sebaliknya dia hanya ambil barang daripada store utama ataupun store unit. Okey. Alright. So selalunya di kementerian secara umumnya kita akan ada store utama satu kementerian dan satu store utama tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So now apa yang kita nak bincang ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak lihat ni adalah is anything, urusan yang berlaku di dalam store tu. Dia berbeza dengan aset. Aset is everywhere tuan-tuan dan puan-puan. Aset berada di semua tempat. Betul. Kursi meja berada di semua department. Cuma store ni tuan-tuan dan puan hanya berlaku di satu tempat. So maksudnya dia less headache lah. Dia tidaklah terbeban sebagaimana kita menguruskan aset tu tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So fungsi-fungsi ni tuan-puan boleh baca. Cuma yang saya nak tarik perhatian perkara-perkara penting bila kita bercakap tentang satu store yang baik. Store yang baik ini of course at any time dia boleh bekalkan stok kepada pengguna lah. Store yang tak baik, call je tak ada barang. Store yang tak baik, call je barang habis dan sebagainya. Itu yang tak baik lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So sebagai store yang baik, dia boleh membekalkan barang, item kepada pengguna at any time lah. So untuk memastikan store dapat membekalkan barang-barang ini kepada pengguna sebaik mungkin, so terdapat beberapa elemen pengurusan kawalan stok lah yang telah disebut dalam kedilink. Yang pertamanya adalah kita perlu ada katalog lah tuan-tuan dan puan-puan. Kan kena ada katalog ni maksudnya senarai penuh lah item yang disimpan di dalam store. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan dari segi memberikan kumpulan stok. Dia begini. Dalam keseluruhan item yang ada di dalam store itu tuan-tuan dan puan-puan akan ada dua kumpulan stok. Is either dia kumpulan A ataupun kumpulan B. Bagaimana kita differentiate sama ada dia kumpulan A ataupun kumpulan B? Dia akan menjadi kumpulan A sekiranya nilai pembelian tahunan dia tu berada dalam 30% tertinggi. Okay, sebagai contoh lebih mudah, kalau tuan-puan ada 10 item, okay, so 3 item dengan pembelian yang tertinggi itu akan jadi kumpulan A, manakala baki 7 item itu akan menjadi item kumpulan B. Setakat itu jelas ke? Jelas, Tuan. Okay, so cuma jangan risau sebab semua perkara ini dah di taken care oleh sistem. Tuan-puan key in je maklumat harga, beli semua tu. So nanti dari segi susunan kumpulan A, kumpulan B tu sistem yang akan do it automatically lah. Cuma dari segi prinsipnya itu. Daripada 10 item, 3 item yang pertama dengan nilai pembelian yang tertinggi itu. So of course lah tuan-puan kena ada nilai pembelian tahunan lah. Okay. Tengok last year punya purchasing. Okay. So kita tablekan di dalam QPAS 5 ni tuan-tuan dan puan. Dan 3 yang atas tu, 3 yang top 3 tu akan jadi kumpulan A, yang 7 yang bawah itu akan jadi kumpulan B lah. Itu kalau 10 item lah tuan-tuan dan puan, dia begitulah. So kita tengok sikit bagaimana sistem mengkelaskan sesuatu stok itu. Dia jatuh di bawah kumpulan A ataupun kumpulan B, dia menggunakan prinsip di dalam QPAS 5 ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia tengok nilai pembelian, contohnya pen dakwat hitam Kilometrico sebagai contoh. Okey, dia masukkan nilai pembelian tahun 2019 sebagai contoh. Let's say 40,000, 2020 50,000. Okey, so dia dapatkan purata lah. So dia akan susun tuan-tuan dan puan-puan. So yang mana yang tertinggi, contoh kita ada 10 item, 3 item yang tertinggi itu dia akan jadi kumpulan A, 7 item yang balance tu dia akan jadi kumpulan B. So itu cara dia susun lah menggunakan QPAS 5. Tapi again sistem yang buatkan lah. Okay, itu kumpulan stok lah. So kalau kita tengok kenapa perlu ada pengkelasan kumpulan A dan kumpulan B ini tuan-tuan dan puan, nak memberi impression bahawa kumpulan A inilah stok yang bernilai tinggi, yang menggunakan peruntukan yang banyak sebab demand dia tinggi tuan-tuan dan puan. So those yang dah appoint sebagai kumpulan A ni by right lah.
sebagai store yang baik tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu beri kawalan yang lebih lah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dari aspek penjagaannya supaya dia tak miss somewhere lah, dia macam tu. Okey, so nak mengkelaskan itu. Maksudnya dia nilai dia tinggi. So bila always kita jangan lihat kepada pen tuan-tuan dan puan Kita kena lihat pen itu dibeli dan dia ada nilai dia tuan-tuan dan puan. So kalau dia beli banyak, so of course dia bernilai lah pada kerajaan tuan-tuan dan puan. So bila dia bernilai, dia akan di-appoint sebagai kumpulan A, maka tindakan-tindakan kawalan tu perlu lebih lah kepada item-item yang disifatkan sebagai kumpulan A ni tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya. Yang ketiga, dalam nak mengawal stok ini tuan-tuan dan puan, okey, sebagai sebuah stok yang baik juga, kita perlu ada paras stok. Okey, setiap stok-stok yang disimpan itu pen, pensel, kertas pembaris dan sebagainya, dia perlu ada paras minimum, dia ada paras menokok dan dia ada paras maksimum. Pada satu-satu masa tuan-tuan dan puan, kita hanya dibenarkan, kita hanya dicadangkan untuk menyimpan stok yang 3 months in advance lah, not more than that. Kalau kita lebih simpan tuan-tuan dan puan, kita simpan untuk 6 bulan punya penggunaan, kita khawatir dia akan mengganggu prestasi kadar pusingan stok yang kita akan bincang selepas ini. Okay, so take it bahawa paras yang disyorkan di dalam pekeling MOF ini maksimumnya hanya 3 bulan saja tuan-tuan dan puan dan minimumnya sebulan. So maksudnya kalau tuan-puan dah 2 bulan tinggal stok tersebut ada baki 2 bulan saja penggunaannya, tuan-puan dah boleh start membuat tempahan yang barulah, iaitu paras menokok. So ingat paras minimum sebulan, paras menokok 2 bulan, dah time untuk kita buat reorder, dan maksimum untuk kita simpan adalah 3 bulan sajalah. So ini perkara-perkara yang disebut dalam bagaimana kita nak memastikan stok kita dapat kawal stok, akhirnya kita boleh deliver. Kita boleh memenuhi permintaan pengguna lah at any time lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so bagaimana ada satu indikator yang kita gunakan untuk menilai prestasi stok ini adalah berdasarkan pencapaian kadar pusingan stok. Sekejap. Saya skip Okey. Ini adalah bagaimana kadar pusingan stok ini dapat dikeluarkan. Kadar pusingan stok ini adalah kadar pusingan stok tahunan tuan-tuan dan puan-puan, di mana KPS yang perlu dicapai adalah sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekurang-kurangnya, dia ada 4 kadar pusingan stok lah. So kalau 3 ke 4 tu dia dah tafsirkan sebagai baik lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau bawah daripada itu, dia dah menunjukkan bahawa kadar pusingan ataupun tuan-tuan dan puan punya stok ini mungkin terlebih, mungkin terkurang, dia begitu. Okay, so bagaimana kadar pusingan stok ini ditentukan adalah berdasarkan formula inilah. Alright. Dia tengok berapa nilai, kita tak bercakap tentang kuantiti, kita bercakap tentang nilai. So of course, bila tuan-puan ada kuantiti, contoh 10 batang pen kali dengan berapa ringgit dia, dan itulah nilai. So kita bercakap tentang nilai sekarang, bukan kuantiti. So nilai pengeluaran setahun, okay, untuk store tersebut, semua item tu kita gabungkanlah. Alright. So untuk dapatkan setahun tu, of course kita kena tahu yang sekian lah. Okay, bila kita total dapat 44,600, so kita perlu bahagikan dengan baki awal, nilai awal, campur nilai semasa yang dibahagikan dengan 2. So ini rumus dia, jangan bimbanglah sistem yang akan buatkan tuan-tuan dan puan. So dalam kes ini, contoh ini, KPS tahunannya ada 6.66, so boleh kita kata baiklah, sebab di atas ada 4. Cuma dia terlalu aktif lah tuan-tuan dan puan. Masuk keluar dia macam tu.
Kalau dia di bawah 4 ni maksudnya masuk tak keluar-keluar tuan-tuan dan puan-puan, lambat. So mungkin kalau masuk stop tapi tak keluar, maksudnya tak pengeluaran tak berlaku, tuan-tuan, dia menunjukkan bahawa tuan-puan masih membeli sedangkan stok yang sedia ada dalam store pun tidak dikeluarkan. Itu interpretasi dia lah. Jangan risaulah sebab ini QFAS 14 ni memang sistem yang akan do it automatically. Cuma tu prinsip yang tuan-tuan kena ingat lah. So perlu capai 4 lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kadar pusingan stok. Saya balik pada yang tadi. Boleh So kumpulan stok ada berapa kumpulan tuan-tuan dan puan-puan? 2. Bagaimana tuan-puan boleh kelaskan A dan B itu? Dengan 30%, 30%, 70%. 70%. Betul, tapi kita bersandarkan kepada nilai apa? Nilai pembelian tertinggi. Betul, nilai pembelian dia. So tuan-tuan kena tengok dalam bentuk ringgit, berapa dah kita spend untuk membeli item tersebut untuk 2 tahun punya data. Dan kita tabelkan, kita rankkan lah tuan-tuan dan puan. 30% akan jadi item A, balance 70% tu akan jadi kumpulan B. Okey, paras, ada berapa jenis paras tuan-tuan dan puan-puan? 3. Minimum berapa bulan? 1 bulan. Menokok berapa bulan? 2 bulan. Maksimum berapa bulan? 3 bulan. Okey. Kita mengukur prestasi pusingan stok berdasarkan kadar pusingan stok berdasarkan formula yang telah saya jelaskan tadi. Berapakah kadar pusingan stok yang baik yang perlu dicapai? 3 ke 4. 4 kadar. Kurang-kurangnya 4 kadar pusingan. Tapi dari segi indikasi 3 ke 4 tu kita dah boleh acceptable dengan puan-puan. Okey. Alright, itu saya kira yang perkara yang perlu diberi perhatian. The rest tuan-tuan dan puan-puan dia akan mirip kepada penerimaan aset yang telah kita bincangkan semalam dan juga hari inilah di mana stok bila terima QFAS 1. Cuma yang berbezanya kalau tuan memperhatikan ada yang rakan tuan yang betulkan saya tadi, QFAS dia bukan QPA, dia adalah QFAS PS tu. Okey. So again sama je, 1 terima kalau barang okey, 2 kalau barang kita reject QFAS 2 lah. Pun dia ada pegawai penerimaan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira tak perlu untuk kita detailkan lagi lah sebab dia mirip punya tuan-tuan cuma dia berbeza. Semalam kita terima aset, now kita terima stok. Boleh? Bolehkah begitu? Boleh. Kenapa sedih sangat suara tu? Right, cuma bila kita dah selesai buat penerimaan tuan-tuan dan puan-puan, dokumen yang kita guna pakai untuk merekodkan stok kita adalah gunakan QFAS 3 lah. So QFAS 3 ini dia punya rupa bentuknya tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ada bahagian A ni maklumat umum lah nilai penerimaan, semua sistem yang akan keluarkan lah Dan yang penting di sinilah bahagian B ni masuk dan keluar tu kita kena rekodkan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ni adalah QFAS 3 pun kita guna sistem lah. Alright. So selain daripada kita ada surat pendaftaran stok itu QFAS 3, kita ada master list lah, iaitu QFAS 4. Sama juga macam aset lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini dia punya master list dia lah. Dia bentuk 14. Simpan ni tuan-tuan boleh baca lah. Dan dalam konteks penyimpanan ni tuan-tuan dan puan kita perlu pastikan lah tuan-tuan dan puan stok-stok yang memerlukan tata cara penyimpanan yang sepatutnya, so tuan-tuan kena simpan. Kalau dia kata kena simpan dalam peti sejuk, so peti sejuk lah tuan-tuan dan puan, macam reagent dan sebagainya lah ubat-ubat tertentu yang perlu disimpan dalam peti sejuk, so dia perlu disimpan dalam peti sejuk lah so kena beri perhatian pada aspek yang itu.
stok-stok yang berat. Simpan di kat atas rak ke simpan di kat bawah lantai tuan-tuan dan puan-puan? Lantai. Atas lantai lah, tak boleh lagi simpan dekat atas rak tuan-tuan dan puan, memang kita akan menerima insiden stok akan jatuh lah. Okey, dan kita juga ada satu QPAS untuk kawal item-item stok yang ada tarikh tamat tempoh ni, iaitu QPAS 6 lah. Okey, so dengan adanya yang ini kita boleh kontrol lah bila masa nak sampai, so kita boleh rancang aktiviti yang sepatutnya. Maksudnya sebelum dia tamat, so kita boleh buat pengeluaran ataupun kita boleh offer kepada store-store yang lain dan sebagainya lah. Okay. Right. So bagi pengeluaran stok kita practice FIFO lah, first in, first out tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk mengeluarkan stok ini perlu diluluskan lah oleh ketua pegawai-pegawai yang telah dilantik oleh ketua jabatan. Okay. So ini borang yang terpakai, ada 2 borang, iaitu QPAS 7 kalau permohonan pengeluaran antara store dengan store. Dia boleh berlaku 2 keadaan, sama ada individu ataupun store yang memohon. Sebab kita ada banyak store kan, so boleh berlaku store ke store. So bila store ke store, dia QPAS 7 lah tuan-tuan dan puan-puan. Ini borang yang kita guna pakai. Kalau individu yang pohon, kita pakai QPAS 8. Okay, ini borang permohonan untuk mengeluarkan stok daripada store. Okay. QPAS 9 ni kalau melibatkan packaging lah. Okay, ni pengeluaran lah. Okey, cuma perkara penting yang selaku pegawai aset lah, bila mana tuan-puan mengendalikan urusan store ini, sama juga macam aset tuan-tuan dan puan-puan, dia perlu ada proses inspection of stock, nama dia pemverifikasian. Okey, verifikasi stok ini perlu dilaksana oleh pemverifikasi store, alright, dan dia perlu dibuat bermula daripada 1 Oktober sehingga 31 Disember. So dia tak boleh bermula lebih awal. So verifikasi ni dia akan berlaku selepas 1 Oktober tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak lewat daripada 31 Disember, setahun sekali kena buat. Okay. So idea verifikasi ni sama macam pemeriksaan aset, kita nak tengok apa yang tertera di rekod itu tally tak dengan apa yang berada di lokasi. Maksudnya betul tak ada 10 batang pen yang disebut dalam QPAS 3 sama tak dengan 10 batang pen yang berada di dalam store lah. So itu tujuan verifikasi itu dibuat selain daripada nak melihat juga beberapa aspek pengurusan store itu. So pegawai pemverifikasi yang telah dilantik itu mereka akan melengkapkan lah QPAS 10 ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ada selisih, kalau ada perbezaan, so boleh nyatakanlah di sini, dan boleh dijelaskan juga status stok tersebut sama ada dia usang ke rosak dan sebagainya. Okey, selain daripada QPAS 10 yang menjelaskan tentang selisih baki stok tadi tu, so pemverifikasi juga perlu membuat pemarkahan untuk pengurusan stok itu sendiri dari aspek keselamatan dan sebagainya, sama ada dia punya ciri-ciri keselamatan itu, bumbung dia tinggi ke tidak, ataupun semua stok dah sampai rapat ke bumbung ke, semua tu boleh dilaporkan lah. Okay, dan boleh diberi pemarkahan lah QPAS 11. Okay, so sama juga macam pemeriksaan aset, kalau setelah selesai urusan pemverifikasian ini, unit aset kena sediakan QPAS 12 ni sijil lah untuk menunjukkan bahawa store tersebut telah diverifikasi, dan juga telah perlu menyediakan satu laporan verifikasi store QPAS 13. Dan yang menariknya tentang stok ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan menarik apalah, maksudnya kalau kita ada selisih hasil daripada pemverifikasian tadi tu, pelarasan stok itu boleh dibuat dengan kelulusan ketua jabatan menggunakan QPAS 15 lah. Okey. So, kena pastikan dia diluluskan oleh ketua jabatan dan kita boleh buat pembetulan data tu lah. Dan sekiranya berlaku peralihan tugas daripada individu A kepada individu B yang menguruskan store ni, pegawai store lah tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada perakuan ambil alih store sebab kita tak nak ada dakwa dakwi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So kita buat QPAS 16 lah. Dia serah berapa, yang dia ambil alih berapa lah, supaya tak berlaku pertikaian di kemudian hari.
So inilah idea kenapa QPAS 16 ini diwujudkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So pindahan stok sama tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan boleh pindah stok yang berada di jabatan A pergi ke jabatan B menggunakan QPAS 17 sama macam aset tadi QPAS 17 dan tuan-tuan kena buat laporan lah. So seterusnya pelupusan ni tuan-tuan dan puan yang beza dengan pelupusan aset, dia tak ada sijil perakuan pelupusan. Aset ada sijil perakuan pelupusan QPAS 19 kan. Stok tidak ada lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So selebihnya dia sama saja. Kaedah pelupusan, borang-borang tu dia lari sikit lah nombor tu sebabnya dia tak ada QPAS 16 kan. Dia bermula dengan QPAS 19 tu untuk pelupusan. Boleh. So last kali tuan-tuan dan puan, kehilangan dan hapus kira pun sama. Buat laporan, hantar kepada kementerian dan akan keluar sijil, hapus kira dan sebagainya itulah. So dia mirip pengurusan aset. Again, saya nak recap. Untuk store selaku pegawai aset yang baik, tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut pegawai aset, elemen store ini juga adalah salah satu perkara di bawah perhatian tuan-tuan dan puan-puan. So apa yang tuan-tuan kena beri perhatian adalah kadar pusingan stok tadi itu sebenarnya. Sebab nanti dalam JKPOK nanti memang itulah yang dibentangkan sebenarnya. Kadar pusingan stok itu adalah pencapaian lah. So kalau tuan-puan yang dapat 210 itu, tuan-puan kena fikirkan cara macam mana tuan-puan nak aktifkan lah stok turnover itu tuan-tuan dan puan-puan. Wow, hebat CBTG KKM Hospital Kapit ni. Siapa yang dapat nombor 1 quiz tadi tu ke? Tuan. Atirah nama dia. Oh, Atirah. So orang KKM. Macam mana tak faham saya? CBTG ni apa? Cuti belajar tanpa gaji ke apa ni? Betul. Okey, kenapa Atirah cuti belajar tanpa gaji maksudnya? Dia orang pengalaman tuan. Okey, maksudnya dah pernah bekerja sebelum ni ke? Betul. Atirah jawablah. Betul lah, jawablah Atirah. Ya tuan. Dia pemalu tuan. Oh. Okey, alright. So, maksudnya buat aset macam kenapa saya macam familiar Saya tak pernah buat aset tuan. Oh, tak pernah. Oh, tapi daripada hospital lah sebelum ni. Saya di hospital. Sebagai? Penolong pegawai takbir. Okey. Bukan saya pernah bagi talk kepada JKN Sarawak. Untuk apa ya tuan? Aset. Oh, bukan aset. Sorry. Saya tak pakai aset. Sumber manusia ke? Ya, saya buat pengurusan. Okey. Tapi ni boleh jawab nombor 1 ni? Apa rahsianya? Tak mungkin familiar lah, pernah dengar macam tu. Faham. Ada lagi yang dah bekerja? Maksud saya penjawat awam lah sebelum ni. Daripada jawatan lain. Kak Ayu. Siapa Kak Ayu? Ramai betul orang Kementerian Kesihatan Macam ni. So basically tuan-tuan dan puan, kita dah cover everything untuk pengurusan aset dan store. Saya kira besok tuan-puan akan ada ulang kaji, betul? Betul. Dengan siapa? Dengan Cik Kasim. Dengan Cik Kasim. Okeylah, cumanya masa ada lagi sampai 12.30. Mungkin saya tak fikir untuk kita sambung petang ni tuan-tuan dan puan-puan. Cuma 15 minit yang ada ni, okey kalaulah tuan-tuan dan puan-puan saya sebabkan okeylah saya nak tanya yang nombor 1 quiz tadilah tuan-tuan dan puan-puan
Okey puan. Kalaulah puan ini yelah dapat nombor 1 jawab kuis kan. So kita assume pegawai aset yang baik lah Okey, kalau saya tanya nak tip exam, saya tahu dah nak tip exam. Ini tengah bagi tips lah ni. Tak faham ke? Okey, kalaulah puan Atira telah dikenal pasti sebagai seorang pegawai aset yang baik, okey. Bagaimana puan nak pastikan pengurusan aset di jabatan puan itu teratur dan mengikut whatever yang pekeliling sebutlah. Secara spontannya. Ni kita bincang tuan-tuan dan puan ni kita bincang. Okay, rasanya kena buat yang pemeriksaan setiap tahun tu kena buat sebab kita kalau contoh dekat hospital kita akan buat satu jadual, kita akan ada pegawai-pegawai yang dilantik sebagai pemeriksa. Kan kita ada pegawai, ada kumpulan lah, macam kumpulan ni pergi ward ni, kumpulan ni pergi ward tu, so diorang akan buat pemeriksaan bukan berkali, dia sekali setahun rasanya. Sekali setahun pada bulan 10 rasanya, start bulan 10 sebelum akhir tahun. Dan macam kami di hospital, kami ada prestasi ikut MSQH, kami menggunakan kita orang ada target macam suku tahun pertama tu kena 30%, suku bila dah tengah tahun mesti 50%, and by the end of the year mesti 100% semua aset telah disemak, dan pastikan semua aset telah dilakukan PPM yang mengikut jadual yang telah diatur lah. Macam itulah. Okey. Okey, maksudnya saya recap poin yang disebut, 2 poin besar yang disebut adalah pemeriksaan, maksudnya perlu dibuat 100%. Kenapa semua orang macam tengah merekod ni, saya tak faham. Fokus belajar tu. Yang tadi tak nak rekod sangat, sekarang orang nak rekod. Yang tadi jawab 4% je yang betul soalan tadi, kuis tadi tu. Tiba-tiba sekarang baru nak merekod. Okay, so saya recap, saya gurau tuan-tuan puan. Poin yang dikongsi oleh saudara Atira tadi, pemeriksaan aset. Okay, alright, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang disebut walaupun sedikit di hujung-hujung tadi adalah penyelenggaraan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, okay, kalau saya lah diberi pertanyaan itu, saya akan mulakan penceritaan itu seawal kita menerima aset tuan-tuan dan puan-puan. It's basically latih amal yang tuan-puan buat itu, semua itu adalah perkara-perkara yang menunjukkan amalan yang sepatutnya tuan-puan pastikan berlaku, okey? Dan itulah menunjukkan bahawa pengurusan aset itu teratur tuan-tuan dan puan-puan, betul? It's basically apa yang tuan-puan kita dah buat latih amal tu, cuma ialah tak semua bab kita buat latih amal, tetapi apa tafsiran pengurusan aset arif yang teratur adalah daripada dia mula bagaimana kita takbirkan ia. Maksudnya pelantikan pegawai penerima, bila barang tu terima okey, QPA 1 perlu dilengkapkan, barang yang tak okey, QPA 2 kena dilengkapkan, betul? So setelah kita terima, aset itu perlu didaftarkan dalam tempoh berapa hari? 14 hari. Harta modal didaftarkan dalam QPA 3. Bernilai rendah didaftarkan dalam QPA 4. Semua rekod aset dikumpulkan dalam master list QPA 5 untuk harta modal, QPA 6 untuk aset bernilai rendah. Okey, tidak ketinggalan juga semua aset di lokasi disenaraikan di dalam QPA 7. Okey, semua aset kerajaan juga dilabelkan dengan hak milik kerajaan, betul? Dan diberikan nombor siri pendaftaran. Okey, semua aset yang bergerak ataupun dipinjamkan untuk tempoh sementara hendaklah mendapatkan kelulusan sebelum ia digerakkan. Pakai QPA berapa?
9. 9. 9. Sekiranya berlaku event of kerosakan, so QPA berapa yang perlu dilengkapkan? 10. Sambunglah tuan-tuan dan puan-puan. Penat dah saya. Okey, setahun sekali tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti apa perlu digerakkan? Pemeriksaan. Aktiviti pemeriksaan. Di mana aktiviti pemeriksaan ini dilaksanakan oleh siapa? Pegawai Pegawai pemeriksa. Kurang-kurangnya berapa orang pegawai pemeriksa ni? 3. 2 sahaja, okey. So pegawai pemeriksa setelah mereka menjalankan pemeriksaan, dia perlu melaporkan dalam QPA berapa? 13. QPA 12. pemeriksaan berapa? 12. QPA pemeriksaan 3 dan 4. 11 tu. 11. Yang ada ABCDE tu, betul? 11. Pas 11. Kalau ada kerosakan 12. Keluarkan sijil 13. Betul ke? Betul. Sabar, sekejap. 11 laporan pemeriksaan. Okey, QPA 12 itu adalah apa? Dia adalah laporan. Maksudnya hasil daripada 11 yang dihantar oleh pegawai pemeriksa tu, unit asset akan buat summary. Akan summarize dalam QPA 12. Sebab tu QPA 12 tu dia ada berapa keseluruhan aset, berapa dah diperiksa, berapa belum periksa. Betul? Out of yang diperiksa tu berapa yang berstatus A, B, C, D, E, F. That one is QPA 12. Faham? So QPA 11 itu disediakan oleh pegawai pemeriksa. So sebagai timbal balasnya unit aset akan buat QPA 12 berdasarkan kepada QPA 11 yang dikemukakan oleh pegawai pemeriksa tu. Boleh? So setahun, hujung tahun kita akan sediakan sijil pemeriksaan aset QPA 13 lah. Okey? So selain daripada aset itu diperiksa, selaku pegawai aset yang baik dalam nak memastikan aset kita ditadbir dengan baik, aset-aset yang memerlukan penyelenggaraan berjadual perlu direkodkan dalam QPA berapa? 14. Dan setiap kali aktiviti penyelenggaraan berakhir atau aktiviti penyelenggaraan telah disempurnakan, transaksi ataupun rekod penyelenggaraan itu perlu diperincikan dalam QPA berapa? 15. Dan di akhir tahun tuan-tuan dan puan-puan, kumulatif kepada aktiviti semua aset yang diselenggara itu, ia boleh disamarikan dalam QPA berapa? 16. Okey? So sekiranya berlaku situasi ataupun keperluan untuk membuat pindahan aset daripada jabatan A pergi ke jabatan B. Macam COVID tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak mobilize aset kita daripada HKL pergi ke Hospital Sungai Buloh, pergi ke Hospital Shah Alam dan sebagainya. So berlaku situasi yang sebegitu, kita boleh uruskan proses pindahan aset. So untuk membolehkan proses pindahan aset ini berlaku, maka QPA berapa perlu diisi? 17. Rumusan kepada aktiviti pindah masuk, pindah keluar ini diperincikan dalam QPA berapa? 18. Okey, itu elemen penyelenggaraan. Next, aset-aset yang mana yang dah memenuhi justifikasi pelupusan. Salah satu justifikasi pelupusan apa? Tidak ekonomi dibaiki. Okey, so bolehlah dipohon proses apa? Kelulusan proses apa? Perakuan pelupusan. Bolehlah dipohon proses kelulusan pelupusan tuan-tuan dan puan di mana sekiranya aset-aset yang tergolong dalam kategori mechanical, electrical, technical yang berharga 5,000 ke atas dapatkan sijil perakuan pelupusan. Dan ICT yang 1,000 ke atas dapatkan sijil perakuan pelupusan. Okey? Bila dah dapat tu isi QPA berapa pula? 19. Tuan-puan dia tak semudah sambung-sambung nombor macam tu je 20. Lagi nak main hentam sambung-sambung je 21. Yes, QPA 21. Okey. Dia 19 yang tadi kan 20 tu dia adalah lantikan yang kena isi berorang adalah 21. Betul? Di mana QPA 21 ini pula perlu di-verify oleh 2 orang. Siapakah 2 orang ini tuan-tuan dan puan-puan? Pegawai pemeriksa. Pegawai. Sebut betul-betul jawatan tu. Jangan confuse. Pegawai pemeriksa ni yang tadi. Yang setahun sekali. Lembaga pemeriksa. Yes. Lembaga pemeriksa pelupusan. Okey. So bila lembaga dah verify, barulah boleh diangkat kepada kuasa melulus.
Kuasa melulus akan membuat proses pertimbangan. Setelah dapat kelulusan, tuan-puan ada berapa masa untuk buat tindakan akhir perubusan tu? Sebulan. 6 bulan. 6 bulan. Yes, 6 bulan. Okay, so dalam masa 6 bulan tu silalah lakukan aktiviti tu. Jualan ke, e-waste ke, musnah ke, buat dalam tempoh 6 bulan tu. Boleh? So setelah proses itu selesai, tuan-puan kena keluarkan sijil mati. QPA berapa? 23. QPA 23. Kalau yang mati secara musnah, QPA berapa? 22. Okay. So the moment sijil mati itu keluar, pengemaskinian rekod perlu dibuat, betul? Sekiranya aset yang dilupuskan itu adalah harta modal, apakah rekod-rekod yang terlibat yang perlu dikemaskini? 357. Kalau ABR yang dilupuskan, QPA berapa yang perlu dikemaskini? 7. Betul? So di akhir sekali perlu membuat laporan pelupusan lah tuan-tuan dan puan menggunakan QPA berapa? 32. Okey, last. Sekiranya berlaku event kehilangan aset dan kehilangan itu ada sabitan jenayah, ada unsur-unsur jenayah. Tindakan pertama sekali yang perlu dibuat adalah Lapor polis. dalam tempoh 24 jam. 24 jam. Nah, kemudian perlulah dilengkapkan laporan awal kehilangan QPA 33. dan kedua-dua dokumen ini perlu sampai kepada urussetia kehilangan di kementerian dalam tempoh berapa hari bekerja? 2 hari. 2 hari bekerja. Sebaik saja urussetia menerima laporan tersebut, apa yang akan ditubuhkan? Jawatan kuasa penyiasat. Jawatan kuasa penyiasat. Jawatan kuasa penyiasat bila mana mereka dilantik, mereka ada masa 30 hari untuk membuat siasatan dan mereka akan perincikan laporan siasatan itu dalam QPA berapa? 34. 35. 35. Jangan main sambung. 36. Ya Allah, 35. Okey. Laporan akhir 35. Okey. So bila laporan akhir itu dah siap, hantar semula kepada kementerian, kementerian akan turunkan keputusan. Keputusannya selalunya memang akan lulus dia hapus kira tu, okey. So bila dah lulus hapus kira, sijil mati perlu disediakan, betul? QPA berapa? 36. 6. Sebaik saja sijil mati ini dikeluarkan, kalau harta modal yang hapus kira, so rekod yang perlu dikemaskininya apa? 357. So ABR-nya yang hilang yang hapus kira, rekod yang perlu dikemaskininya apa? 7. Dan akhirnya sekali, laporan terhadap keseluruhan aktiviti hapus kira itu boleh diperincikan dalam QPA 37. Okay, so semua dah boleh jadi pegawai aset. Selesai masalah. Itulah sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Tapi real case dia tak semudah apa yang kita cakap lah tuan-tuan dan puan-puan. That one is theory lah. When it comes to on the ground, macam saya katakan tadi lah, dia bukan isu QPA ni. Dia isunya adalah bagaimana kita nak collect kerjasama daripada keseluruhan pasukan yang menguruskan aset di jabatan kita lah. So again, tuan-tuan dan puan-puan, di hospital kita ada 70,000 aset tuan-tuan dan puan, dia bukan satu perkara yang mudah lah. So it's how macam mana tuan-tuan dan puan nak coordinate, nak dapatkan kerjasama dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira dengan penjelasan itu kita dah, daripada saya tuan-tuan dan puan, saya dah habislah dan saya kira petang pun tidak ada lah tuan-tuan dan puan-puan. Melainkan saya nak buka lah kalau tuan-puan ada soalan. Okay, Irfan Muhammad mohon bertanya, boleh pegawai pemeriksa aset dilantik menjadi pegawai pemverifikasi stok di stok utama? Contohnya pegawai pemeriksa aset begini, tidak ada masalah. Tapi kesianlah orang yang sama je nak buat, ada kerja lain ke, dia pun ada kerja lain nak buat kan, betul? Lantiklah orang-orang, kan ramai lagi orang yang ada kat situ. So baiknya lah kita agih-agihkanlah tugasan tersebut. Kenapa nak depend kepada seorang saja, kan? Okey.
So kalau tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, saya kira diam tu maksudnya tak ada apa-apa lah. Dah dapat tips pun kan sebenarnya, sebab tu diam kan. Okey. Terima kasih Tuan. So okey, saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang 2 hari kita bersama ini terdapat tutur kata yang ada menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf, dan selebihnya saya ucapkan maju jaya kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga jaga diri masing-masing.